Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay, macam yang korang tengok dekat thumbnail tadi tu kan, sebenarnya kisah hari ni sebuah kisah yang Nina rasa sangat menarik dan menyeramkan. Sebab Nina tak sangka ada kejadian yang mana dekat mahkamah pun orang boleh sihir, orang boleh santau, orang boleh hantar benda halus tu untuk kacau hakim, lawyer dan juga plaintiff. Nina tak terfikir tau benda-benda macam tu terjadi. Yang Nina tak boleh brain tu dekat mahkamah syariah pun terjadi guys. Gila Okay, jadi kisah pada hari ni Nina terjumpa dekat Twitter actually. Jadi dia katalah dekat mahkamah pun ada orang bawa bomoh untuk kacau orang-orang dalam court tu lah. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Jadi tweet pertama asalnya adalah daripada Umi Kau. Jadi dia kata macam ni lah, percaya atau tak, kadang-kadang ada je orang kalau nak pergi mahkamah untuk kes bicara kes dia lah. Contohnya pakai bomoh tu satu hal, kadang-kadang bomoh tu ikut sekali pun ada. Kita ni pergi mahkamah eloklah baca ayat-ayat pendinding dan sentiasa memohon perlindungan daripadanya. Masa Nina baca tweet tu kan, Nina dah macam seriously benda ni sampai ke mahkamah pun orang bawa bomoh. So Nina macam terfikir mungkin kes tu menang bukan disebabkan oleh lawyer yang pandai berdebat, tapi disebabkan oleh ilmu hitam. Okey, kita akan baca pengalaman-pengalaman orang tentang kejadian ni. Yang pertama dikongsikan oleh Nur Aimuni. Dia kata, masa saya chambering pernah ikut lawyer pergi court. Okey, I dekat luar pintu court masa tu tengah sort some document. Sekali dekat hujung tu nampak pakcik tu berdiri pegang tongkat. Mulut dia terkumat kamit macam merenyam something. Lawyer I cakap itu bomoh family OKT bawa. Okey, kalau korang nak tahu, OKT ni adalah orang kena tuduh. Jadi mungkin dia bawa bomoh tadi tu untuk selamatkan anak dia ke apa kan, macam itulah kot. Macam tu. Alright, next daripada Aish. This is Kinder Trudeau. When I did my court attachment years ago, the magistrate told me if I want to work in this line, I have to be careful with the unseen thing. Jadi maksudnya, bila dia nak bekerja dalam court ni, dia kena terlibat dengan benda-benda yang tak nampak. Jadi dia kata, few of her magistrate kata pernah ada penyakit misteri dan ada sesetengah daripada diorang ni meninggal disebabkan penyakit misteri. Gila sampai macam tu punya. Okay, next. Okay, yang seterusnya daripada Equine. Dia kata pengalaman berlaku dalam saudara mara sendiri. Contohnya, Pak Su dan Mak Su bercerai dan dia tuntut hak bukan-bukan. Tak tahulah macam mana Mak Su tabur sebut cili dekat pintu mahkamah. Tak tahulah apa tujuannya, tapi bila kantoi, court denda je since Malaysia tak ada akta untuk kes santau. Ya, memang betul. Kita punya Malaysia tak ada akta kes santau, sihir, black magic semua ni. Kita tak ada akta-akta macam tu. Lagipun kalau dibuat pun, macam mana kita nak sahihkan? Kita nak kata okey, si pelaku tu lah yang santau orang tu. Macam agak susah, tak ada bukti kan. Sebut cili Okey, yang seterusnya daripada Amza. Ada seorang pemimpin ajaran sesat didakwa di sebuah mahkamah tinggi. Pengikut datang bakar kemenyan depan pintu kamar mahkamah. Terjadi depan mata saya sekitar tahun 2016. Bawa kemenyan tu seluruh koridor mahkamah. Setengkot memang ada banyak benda-benda misteri. Kemenyan dia bawa pergi mahkamah. So masa tu tak boleh halang ke sebab macam mengganggu urusan kan, macam mengganggu proses persidangan tu. Okey, yang ni daripada Hasanah. Benar ada kejadian serbuk putih ditaburkan di depan pintu Dewan Mahkamah. Yang tahu ni mesti tahu punya, tapi kita sebagai hamba berserah dan bertawakal kepada Allah selalu. Serbuk putih. Jadi maybe serbuk putih tu apa untuk pagar ke apa? Kalau korang tahu, komen dekat bawah. Okay, alright, next daripada Khazim. Pernah terjadi masa buat attachment dekat mahkamah section Selayang. Indian family baca mantra sampai gagap-gagap IO kena cross examine. Kedudukan anti-Indian tu betul-betul sebaris dengan kandang saksi. India pun bawa bomoh guys, baca mantra. Gila, memang gila. Nina tak terfikir langsung ada kejadian macam ni. Alright, next. Yang ni daripada Mick. Dulu my dad cerita dia pernah pergi court untuk something. Okay, somehow hakim yang tengah trial tu senyap membisu, tak cakap apa-apa. Selak-selak buku je, end up lepaskan someone tu. Not sure case apa. Mungkin ada juga yang mengantar juga untuk judge tu macam tak boleh bercakap kan. Jadi nak cakap tak boleh. So dah lah, lepas je lah, case tu settle macam tu lah kan. Crazy. Alright, yang ni daripada Amir. Betul, ni aku dengar sendiri dari peguam dekat Istana Kehakiman Putrajaya dulu masa lawatan zaman belajar. Sampai ada yang tak boleh nak berhujah dalam U pun. U? Okay, mulut berat, badan peluh macam nak demam. Ada yang sampai kena hantar benda seminggu sebelum perbicaraan kes. Tiba-tiba sihat and then kau dapat satu kes yang macam orang kata agak berat, high profile ke apa, tiba-tiba dah sakit teruk dah. Jadi bila masa perbicaraan tu jadi macam susah nak berbicara, nak ni lah kan, perbicaraan tu susah nak berhujah. Susah pula aku nak cakap. Okay, next.
Yang ni daripada Jia. Okay, pernah ada kes dekat court. Peguam tiba-tiba bisu, tak boleh bercakap. Lepas tu pengsan. Rupanya memang ada bomoh dalam dewan buat dia jadi macam tu. Alright, yang ni daripada Anis Fatihah. Ini betul. Bila ikut cleaner masuk ke dewan, nak sapu tu terjumpa garam lah, tanah lah orang tabur. Pernah juga orang bawa berbenda gini sebab nak kacau keputusan hakim. Mungkin yalah macam tadi tu lah kan, bawa benda tu, buat benda tu semata-mata supaya kes tu terlepas ke, macam dah judge pun tak boleh nak bercakap. Kadang macam bisu kan, berpeluh apa semua. Mungkin dia macam tak nak cakap banyak-banyak, so okay, kita settle kes ni. Mungkin macam tu lah kan. Okay, yang seterusnya daripada Ais. So true, as someone yang pernah intern dekat mahkamah syariah, aku iakan. Pernah hakim story dia tak dapat bercakap for the whole day masa perbicaraan. Gila, memang gila benda ni. Okay, yang ni daripada Sofia. Ada satu kes yang famous, DPP panggil kes ni kes ahli sihir. Sebab setiap kali kes tu dibawa, mesti satu tim sakit sampai yang tukang photostat pun demam. Until HQ take over, kes ni memang famous sebab berkaitan dengan VIP. Ya, tak pelik kan? Of course lah VIP kan, dia mestilah nak selamatkan diri dia kan. Jadi sampaikan si tukang photostat pun demam. Gila. Alright, yang ni seterusnya daripada Little Humaira. Teringat hakim punya cermin spek tiba-tiba crack tanpa sebab. Bila pasang ruqyah dalam kereta, panas terus. Ada duit kertas dekat tempat coins tu sampai terbakar. Kalau ada dulu, dekat lift mesti nampak taburan garam, ladi hitam semua. Dia punya tempat mahkamah ni kan dah macam tempat orang pergi buang ilmu magic pula dekat situ kan. Alright, yang ni seterusnya daripada ini Alalan. Sebab tu better jangan jadi orang pertama masuk courtroom pagi-pagi or lepas lunch break. Or kalau nak masuk pun ikut laluan jurubahasa ataupun pintu lain yang bukan public pakai. Sebab takut jadi tiba-tiba terlangkap abu mayat. Oh seriously, abu mayat pun orang tabur ke? Dulu teringin lah juga macam orang selalu cerita dekat Twitter kan, orang pergi court sebab nak dengar macam kes perbicaraan. So public kan boleh masuk, orang public maksudnya boleh masuk untuk dengar court. Tapi kalau dah jadi macam tu, tak payahlah, batalkan je lah hasrat nak pergi dengar orang berbicara kat sana. Takut. Okay, yang ni daripada E. Darwin. Tak nafikan, dulu ada saudara aku yang ada ilmu ni. Ilmu dia boleh diamkan mulut saksi yang datang bila ditanya peguam ataupun hakim. Jadi bila nak bercakap tak boleh, tak ada bukti, so tak boleh nak berhujah dekat situ kan. Jadi kes pun cepat habis. Okay, yang ni daripada Nadia. I heard about this too from one of my lawyer friend. Ada satu kes sampai kena kosong dulu courtroom sebab ada yang tak kena. Rupanya ada orang letak something macam voodoo tu lah. Sampai macam tu sekali Okay, yang ni daripada Sufi Kamari. Kisah ni berlaku pada abah yang uruskan tuntutan harta pusaka yang melibatkan orang Indonesia. Apa yang berlaku? So abah dia ni adalah lawyer, hampir pitam sebab ada benda angin busuk nak menusuk hidung abah. Hampir tumbang. Abah minta kawan dia Haji Latif yang teruskan. Bahaya. Gila. Sampai peguam yang nak uruskan benda tu pun kena black magic juga kan. Alright, yang ni daripada Femi Mary. Okay, ya betul, my close relative case CBT, bomoh Indonesia makan tidur dekat rumah selama court case berjalan. Dia punya ritual sangat merepek. Dalam rumah, bomoh set up satu tempat sebiji macam kedudukan dalam court. Pakai benang kuning, beras, kemenyan, etc. So tujuan dia untuk kacau judge, lawyer dan lain-lain. Jadi dia duduk dalam bilik tu, dia buat macam apa, tempat tu macam dalam court. So kat situ lah kot dia jampi-jampi apa semua. Gila Asal lah diorang ada benda-benda macam ni kan. Okay, yang ni daripada Syamil. Kes Altan Tuya bicara tahun 2007. Memang ada bomoh dalam mahkamah dia duduk sorang-sorang dekat belakang. Kes selalu ditangguh sebab hakim jadi macam tiba-tiba tak sihat ataupun panas ataupun pening. Fail dan dokumen hilang tiba-tiba walaupun baru je kejap tadi ditanda oleh mahkamah. Nanya siapa yang jadi lawyer, siapa yang jadi hakim pada hari tu, nak pula yang handle kes tadi tu lah kan. Mesti ada benda-benda macam ni. Masalahnya kes Altan Tuya, korang rasa siapa yang sihir dia ataupun sihir hakim ni? Cuba korang komen sikit, macam menarik kan. Okay, next. Yang ni daripada Alia Afshika. Okay, dulu I time intern dengan this one of famous syariah lawyer. One time masa bicara suddenly she cannot talk at all. The judge marah sangat and halau all the audience out because he knows someone tengah baca jampi untuk diamkan peguam plaintiff oleh in Syariah Court Malaysia. Masalah dekat mahkamah syariah pun benda tu pun dihantar juga. Jadi maksudnya masa peguam tu nak turn dia nak bercakap, tiba-tiba dia tak boleh bercakap sebab ada someone dekat dalam court tu yang tengah diam-diam kat belakang kan, mulut macam tu lah kan. Macam dalam movie pula, seram. Alright guys, itu sajalah perkongsian pengalaman-pengalaman diorang yang pernah terlibat ataupun pengalaman-pengalaman diorang yang diorang pernah dengar cerita daripada orang tentang black magic dekat mahkamah. Benda tu sebenarnya macam
kita tak biasa dengar kan sihir yang dihantar dekat mahkamah untuk diamkan judge, untuk diamkan lawyer, plaintiff, supaya diorang ni tak boleh bercakap, diorang ni tak boleh bagi statement, tak boleh bagi keputusan. Jadi black magic ataupun ilmu sihir ni dihantar untuk kacau proses persidangan tadi. Nina tak sangka benda tu ada. Ada juga yang terlibat dalam kes ni pun, geng-geng VIP pun ada juga. Dan ada juga yang bawa bomoh tu pergi ke mahkamah untuk pergi jampi serapah dekat sana. Benda ni Nina rasa macam dah bukan satu benda yang biasa, tapi macam satu menakutkan. Kita kadang-kadang macam teringin lah kan nak pergi court, nak dengar perbicaraan sesuatu kes lah kan. Tapi bila kena macam ni, memang bala lah Nina rasa. So kalau korang nak pergi tu, korang bacalah doa pelindung diri supaya dapat dielakkan daripada benda-benda macam ni. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan sentiasalah berhati-hati dekat mana pun korang ada, kat mahkamah ke, dekat atas jalan ke, dekat mana-mana lah. Okay, sentiasa jaga diri dan baca doa-doa pelindung diri mengikut kepercayaan masing-masing. Kalau dalam Islam, kita bacalah ayatul kursi ataupun doa-doa lain. Kalau agama yang lain, korang bacalah doa-doa mengikut kepercayaan agama korang. Okay, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan korang boleh komen dekat bawah korang nak Nina cerita tentang apa lagi, just komen dekat bawah je, nanti Nina akan cuba cari cukup info, Nina akan share dekat sini. And itu sajalah, dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.